Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi balighul wasilah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad, adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Ya Allah, curahkan rahmat dan keselamatan pada Nabi junjungan kami Muhammad, selamanya di dalam keabadian, kekekalan kerajaanmu ya Allah. Ya Allah, please shower your blessing and your salvation to the Prophet Muhammad, who we all adore. May he always be under your sovereignty. May he forever be under your love and care. Ya Allah, paringono rahmat lan keselamatan kagem Nabi junjungan kula Muhammad, salamini pun wonten ing keselamatan, salamini pun diwelasi Gusti Allah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad, adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Ya 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 ya. Astaghfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sejahtera. Saya doakan kepada anda semua, mudah-mudahan anda semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah, saya Sofiq Kamaluddin. Saya merupakan pengasas Umrah Sinar. Dan Alhamdulillah pada malam ini kita bertemu lagi dalam satu program segmen Nak Baiki Umrah. Mudah-mudahan segmen kali ini memberi manfaat pada kita semua, dan episod-episod yang lalu mudah-mudahan anda banyak belajar apa yang kita belajar. Mudah-mudahan dia memberi sedikit banyak ilmu yang baru pada diri kita insya-Allah. Baik. Muslimin muslimat, ibu ayah yang saya kasih sekalian. Apa khabar? Bantu saya share video ni. Kita hari ini kita ada segmen khas pada hari ini yang kita nak bawa kepada anda satu tetamu yang sangat-sangat istimewa, yang sangat saya kasihi, yang sangat saya hormati, sebab beliau ni dialah yang banyak mendorong saya untuk saya buat satu perkara yang tak pernah saya buat. Apa perkara yang saya tak pernah buat?
iaitu saya mengajar orang bagaimana nak mengerjakan umrah dengan betul. Itu adalah satu benda yang saya tak pernah buat sebelum ni atas didikan dan dorongan beliau yang banyak bantu saya. Alhamdulillah hari ini kita telah banyak berjaya bantu ramai jemaah umrah mengerjakan ibadah umrah dengan betul dan selamat, insyaAllah. Baik, jadi masa kita tak banyak. Jadi sebelum tu bantu saya share video ni banyak-banyak, ajak kawan-kawan masuk share dalam grup Facebook, mungkin grup komuniti tuan-tuan semua, share dalam WhatsApp, share dalam Telegram. Kita nak ajak ramai-ramai untuk kita belajar pada dalam ni. Kita nak menyoal jawab. Kita nak beri jawapan. Program dalam ni namanya soal jawab umrah. Jadi bagi anda yang ada kekeliruan ataupun mungkin anda sebelum ni pernah pergi umrah, saya percaya anda pernah pergi umrah tapi mungkin anda was-was lagi, umrah aku ni betul ke tak betul? Aku betul ke? Jadi apa yang nak tanya, InsyaAllah malam ni anda boleh standby soalan. Anda tanyalah apa saja anda nak tanya berkenaan umrah. InsyaAllah kita punya tetamu istimewa kita akan datang. Akan tolong jawabkan insyaAllah. Jadi terima kasih Puan Saudah Ibrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Ismi Imam Maharif, terima kasih. Waalaikumsalam. Jadi standby. Sediakan soalan-soalan anda. InsyaAllah tetamu kita akan bantu anda jawabkan. Baik. Selalu asyik saya je kan. Jadi hari ni kita tukar menu sikit. Kita tukar lauk. Kita bawa orang yang hebat. Tidak lain tidak bukan adalah Ustaz Huzairi Muhammad. Beliau merupakan pengurus besar Jom Kembara Travel Cawangan Pulau Pinang. Dan tanpa membuang masa lagi. Waalaikumsalam. Tuan Aisamuddin. Tanpa membuang masa lagi, jom mari kita jemput Ustaz Huzairi Muhammad ke skrin kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz Sofi. Apa khabar Ustaz? Sihat Ustaz? Baik, alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah. Sihat dengan izin Allah dan Ustaz Sofi, semoga Ustaz Sofi pun sihat jugalah. Alhamdulillah sihat sini. Kita tak sihat pun insya-Allah kita kena sentiasa cakap sihat. Mudah-mudahan jadi doa Ustaz sebenarnya. InsyaAllah Ustaz. Tengok malam ni ceria, baju pun cantik Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Biasalah hijau dengan biru ni. Saya Petronas. Mungkin Ustaz Petron. Jadi lain sikit lah kita. Ustaz, Waalaikumsalam Zuan Wan. Ini sahabat saya dari kampung ni pun ada sekali. Terima kasih. Bantu saya share video ni. Okey Ustaz, sebelum tu Ustaz. Kat sana macam mana? Ustaz dekat Pulau Pinang sekarang ni? Alhamdulillah di Pulau Pinang sekarang ni alhamdulillah setakat hari ini semuanya berdalam keadaan baik dan di sini pun hari ni cuaca pun alhamdulillah agak baik, agak cerah. Tidak boleh katakan tiap-tiap malam, tiap-tiap petang hujan, tapi hari ni alhamdulillah mungkin kita nak bersiaran langsung. Hari ni Allah Taala bagikan satu keadaan cuaca yang cukup baik bagi kita. InsyaAllah mudah-mudahan malam ni kita akan cuba untuk sampaikan yang terbaik kepada para penonton yang sedang menonton secara langsung pada malam ini. Juga tak lupa juga kita nak ucapkan selamat datang kepada fan-fan dalam grup Jom Kembara Travel Pulau Pinang sebab kita sekarang ni kita bersiaran secara langsung di dua saluran. Di Facebook Saufiq Kamaluddin, yang kedua kita secara langsung juga di Facebook Jom Kembara Travel Pulau Pinang. Kita buat live secara serentak. Ini merupakan pertama kali kita buat. Jom-jom kali pertama kita buat. Jadi kita ucapkan juga selamat datang kepada fan-fan Jom Kembara Travel Pulau Pinang. Dan untuk makluman, anda sekarang berada dalam program Nak Baiki Umrah. Visi kita adalah kita nak baiki umrah jemaah-jemaah kita, bakal-bakal jemaah kita. Tak kira lah sama ada jemaah tu yang pergi dengan kita ataupun pergi dengan orang lain, kita alu-alukan untuk sama-sama belajar dan timba ilmu sama-sama. Mudah-mudahan kita dapat ganjaran kebaikan bersama insya-Allah. InsyaAllah Ustaz. Cik Azwan Wan dipuji Ustaz. Handsome Ustaz Huzairi. Betul ke? Allah, biasa-biasa saja, dah tua-tua ni. Okey Ustaz. Sebelum tu Ustaz boleh perkenalkan diri, nama Ustaz. Ustaz ni siapa sebenarnya Ustaz? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada
sidang penonton, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Ustaz Haji Muhammad Huzairi bin Muhammad daripada Pulau Pinang selaku pengurus Jom Kembara Cawangan Pulau Pinang, yang mana saya telah berkecimpung di dalam bidang pengurusan ibadah umrah ini telah hampir 15 tahun, dan alhamdulillah setakat ini sambutan amat baik, dan boleh dikatakan kebanyakan jemaah amat mengenali saya, terutama sekali mungkin dia orang ada tengok dalam kenal saya di dalam YouTube saya lah, dan juga siaran-siaran langsung yang selalu saya bawakan sewaktu saya menyampaikan kuliah mingguan di Facebook ini, di page saya ini. Okey, baik. Okey Ustaz, tanpa kita buang masa lagi Ustaz, jom kita InsyaAllah, teruskan boleh. soalan. Kita masih lagi nanti soalan-soalan daripada penonton-penonton yang di rumah. Kalau ada soalan boleh tanyakan. Kalau tak ada, biar saya yang tanyakan. Saya akan cuba tanya. Baik Ustaz. Boleh Ustaz. Okey, sebab kita masa pun tak banyak. Masa tak banyak. InsyaAllah. Soalan yang pertama Ustaz. InsyaAllah. Tu ada komen-komen daripada Jom Kembara Travel Pulau Pinang. Macam mana line Jom Kembara Travel page okey? Okey, setakat sekarang ni line okey, clear. Alhamdulillah. Suara pun jelas. Jadi saya minta di sini kepada siapa yang melihat secara langsung ini, yang pertama minta tolong share dan juga like lah bersama dengan rakan-rakan supaya boleh dapat ramai lagi beroleh manfaat daripada apa yang kita sampaikan pada malam ni. Okey. Okey Ustaz, kita teruskan pada soalan kita yang pertama. Berkenaan tentang persiapan Ustaz. Ramai nak pergi umrah ni Ustaz sebenarnya. Teringin nak pergi umrah. Jadi dia kalau boleh dia nak terus daftar, terus pergi umrah. Dia rasa dia seronok, dia boleh jalan, dia boleh tawaf, boleh sa'i, boleh ziarah macam-macam. Tapi kebanyakan kita perasan mereka ni tak ada preparation yang betul. Jadi Ustaz boleh jelaskan tak senaraikan beberapa persediaan yang utama bagi jemaah, khususnya jemaah yang pertama kali nak pergi umrah ni, apakah persiapan yang utama mereka kena ada sebelum mereka sampai ke tanah suci Ustaz? Silakan Ustaz. Baik. Terima kasih Ustaz Sofi selaku pengasas Umrah Sinar di Johor. Baik. Yang pertama sekali di atas soalan yang telah dikemukakan kepada saya, iaitu berkenaan persiapan, berkenaan apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita buat sebelum kita datang untuk mengerjakan ibadah umrah di tanah suci Mekah. Iaitu yang pertama sekali iaitu persiapan kita, persediaan kita. Persediaan kita yang pertama iaitu dari segi ilmu. Ilmu lah yang paling penting sekali, sebab dengan ilmu lah kita dapat mengetahui cara bagaimana tata cara untuk kita melaksanakan ibadah umrah, dan dengan ilmu juga iaitu bagaimana kita dapat mengetahui sama ada ibadah yang kita laksanakan itu betul ataupun tidak. Dan dengan ilmu itu juga bukan hanya untuk kita gunakan untuk diri kita, dan dengan ilmu itu juga kita dapat membantu kawan-kawan rakan-rakan ataupun ahli keluarga yang bersama dengan kita semasa pergi mengerjakan umrah. Betul. Jadi maknanya ilmu itu antara yang sangat penting Ustaz Ya. Apa saja kita buat kena ada ilmu. Ya, betul. Sebab bagi saya seperti mana yang telah dinyatakan oleh baginda Nabi SAW, yang mana kita apabila kita nak melaksanakan sesuatu ibadah perlu kita ada ilmu. Tanpa ilmu, ibadah yang kita laksanakan itu berkemungkinan rosak ataupun tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yakni tidak sah. Ini yang akan membimbangkan kita. Kebanyakan yang kita dapat maklum balas, kebanyakannya jemaah tidak mendapat ilmu yang secukupnya. Itu sebenarnya tanggungjawab company Ustaz tanggungjawab company dan juga tanggungjawab sendiri sebenarnya. Sebab umrah ni nafsi-nafsi. Kita yang kena patut risau kita punya ibadah, bukan orang lain. Jadi atas usaha kita kena cari sendiri ilmu tu sampai dia menjadi ilmu yang lengkap. Betul Ustaz? Betul. Baik. Ustaz, soalan yang kedua pula Ustaz. Kita ada lagi
5 minit untuk kita rehat. Jadi lagi 5 minit. Soalan yang kedua adalah ada beberapa jemaah masyarakat yang selalu dia dalam dilema sama ada nak buat umrah ke nak buat haji dulu. Kan buat haji dulu takut dia orang tak tahu mana satu yang nak utamakan. Ada yang tunggu haji, tunggu dia tak nak buat umrah, dia nak tunggu haji je juga. Sebab dia kata haji ni yang wajib, umrah sunat. Dia kata. Jadi jelaskan Ustaz, mana yang dulu, yang kemudian macam mana sunnah Rasulullah buat sebelum ni. Okey, baik. Terima kasih Ustaz Sofi. Baik. Berkenaan dengan soalan yang dikemukakan iaitu yang mana yang perlu kita laksanakan dahulu, iaitu berkenaan sama ada haji ataupun umrah. Baik, kedua-duanya adalah wajib bagi kita melaksanakannya. Jadi kita tengok kembali kepada sirah, iaitu sejarah daripada pelaksanaan ibadah haji dan umrah yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW, yang mana pada tahun yang ke-5 Hijrah ayat berkenaan dengan kefarduan mengerjakan ibadah haji telah diturunkan, yang mana diwajibkan untuk umat Islam pada ketika itu untuk mengerjakan haji. Tetapi baginda Nabi SAW tidak mengerjakan haji terlebih dahulu pada ketika itu, yang mana baginda dan para sahabat pada tahun yang ke-6 Hijrah melaksanakan ibadah umrah terlebih dahulu. Itu adalah umrah wajib yang pertama kali yang baginda Nabi SAW bersama dengan para sahabat melaksanakannya daripada kota Madinah menuju ke kota Mekah. Jadi umrah adalah wajib. Pandangan di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, umrah adalah wajib bagi kita melaksanakannya, iaitu walaupun seumur hidup sekali. Okay. Maknanya Rasulullah buat umrah dulu Ustaz? Ya, Rasulullah dalam riwayat Rasulullah mengerjakan umrah terlebih dahulu. Pada tahun yang ke-5 Hijrah ayat turun berkenaan mewajibkan umat Islam mengerjakan haji, tapi baginda mengerjakan haji pada tahun yang ke-10 Hijrah. Bermakna 5 tahun selepas daripada ayat yang mewajibkan bagi umat Islam untuk mengerjakan haji, tapi baginda mengambil masa dalam tempoh 5 tahun baru baginda dan para sahabat dan juga para isteri dan ahli keluarga baginda pergi mengerjakan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah pada tahun yang ke-10 Hijrah. Jadi bermakna tidak salah kalau kita tengok balik pada riwayat, iaitu Rasulullah sendiri mengerjakan umrah terlebih dahulu, kemudian barulah baginda mengerjakan ibadah haji. Okey, baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Itu penjelasan yang sangat jelas yang kita mudah faham. Baik, soalan seterusnya. Tapi sebelum tu kita nak tanya dulu. Waalaikumsalam. Ini Tuan Azami Taib. Ini sahabat kita Ustaz daripada Perak. Soalan, apabila dua murabi, ni bukan soalan ni. Okey. Terima kasih Tuan Azmi. Ni insya-Allah. Baik, soalan seterusnya yang ketiga. Kita nak tanya kelebihan orang yang mengerjakan umrah Ustaz. Apa yang mereka akan dapat? Adakah mereka hanya dapat tengok Kaabah saja, ataupun mereka ni hanya dapat pujian manusia dekat kampung ke, ataupun apa yang mereka dapat ni? Apakah kelebihan yang Allah janjikan kepada orang yang buat umrah ini? Okey, baik, terima kasih. Kelebihannya terlalu banyak Ustaz. Kelebihannya terlalu banyak sehingga tak terungkap untuk disampaikan di sini. Jadi bagi sesiapa yang pernah pergi mengerjakan ibadah umrah ke Tanah Suci Mekah, dia tahu keadaan, dia tahu perasaan bagaimana kelebihan-kelebihan yang telah dia dapati sewaktu dia pergi mengerjakan ibadah umrah di Tanah Suci Mekah dan mengunjungi baginda Nabi SAW di Madinah. Jadi banyak sekali kelebihan, di antaranya iaitu kita dapat sendiri melihat tempat yang mana Rasulullah SAW dan juga para sahabat memperjuangkan agama Islam ini, yang mana tempat yang diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril turun di dua tanah suci Mekah dan Madinah ini untuk disampaikan kepada kita pada hari ini, yang mana kita mendapat nikmat Islam dan iman pada hari ini Ustaz. Dan kelebihannya juga di antaranya iaitu kita mendapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sendiri yang berikan kemuliaan itu kepada kita. Allah jemput kita. Sebab bukan semua orang
yang diberikan rezeki, diberikan peluang, tapi bukan semua orang dapat hadir ke tanah suci Mekah ini. Lebih-lebih lagi cuba Ustaz tengok dalam keadaan yang mana kita pada tahun ini kita tidak menjangkakan, yang mana kita sedang diuji oleh wabak COVID-19 ini. Jadi apabila berlakunya dalam keadaan macam ni, jadi semua orang terkesan. Semua orang terkesan, yang mana yang dah daftar nak pergi pun tak dapat nak pergi. Yang mana yang dah pernah pergi pun tak dapat pergi. Dia kata, Ustaz rindu Ustaz nak pergi Ustaz, kalau tak boleh tengok rasa susah Ustaz. Jadi mana kita tak dapat, kita tidak dapat di tempat lain, hanya dia boleh dapat di 2 tempat ini saja, iaitu di Mekah dan Madinah Ustaz. Okey, baik. Betul Ustaz. Inilah salah satu kenikmatan yang Allah dah tarik. Sebab itu Allah nak ajar kita jadi orang yang bersyukur sebenarnya Ustaz. Betul Ustaz? Betul. Okey Ustaz. Baik, kita ada 4 minit lagi insya-Allah untuk kita nak iklan. Jadi sebelum iklan ada lagi satu. Siapa ada soalan? Bantu saya kalau ada apa-apa soalan, boleh kemukakan soalan. InsyaAllah Ustaz Uzairi akan cuba jawabkan insyaAllah. Dan jangan lupa bantu kami untuk share juga video ni dan catat komen apa yang Ustaz Uzairi beritahu. Kalau boleh bagi poin-poin kat bawah tu, komen kat bawah. Jadi tak adalah macam kita ingat kita cakap sorang-sorang. Kita nak ada 2 hala kita punya live pada malam ni. Okey Ustaz, soalan. Ni soalan yang biasa kita terima lah Ustaz daripada jemaah ni. Diorang ni dia suka bawa budak-budak pergi umrah. Dia suka bawa anak-anak pergi umrah. Sebab dia kata kalau tak bawa anak-anak tak habis lah. Kalau boleh nak buat satu family bawa pergi umrah. Jadi kita risau adalah mereka ni tak ada ilmu macam mana cara nak menguruskan umrah kanak-kanak, tu yang pertama. Dan mereka ni mungkin ada yang tak tahu sebenarnya apakah syarat-syarat, siapakah manusia yang layak untuk mengerjakan ibadah umrah. Mungkin Ustaz boleh jelaskan beberapa syarat secara ringkas, siapakah orang yang sepatutnya dah dilayakkan oleh Allah SWT untuk mengerjakan ibadah umrah. Teruskan Ustaz. Baik. Syarat-syarat wajib bagi mengerjakan umrah. Adakah kanak-kanak wajib? Baik, yang pertama sekali. Yang pertama sekali, selain daripada kita cerita daripada berkenaan dengan umrah ni, kita tengok yang pertama sekali bab solat. Bab solat. Jadi kanak-kanak yang belum cukup umur tidak wajib melakukan solat. Tidak wajib melakukan solat, tidak wajib melakukan puasa. Begitu juga bagi kanak-kanak yang belum lagi akhir balik, jadi ianya tidak wajib untuk mengerjakan umrah. Jadi syarat wajib yang pertama untuk orang yang mengerjakan umrah, yang pertama sekali Islam. Alhamdulillah kita dilahirkan sebagai seorang yang beragama Islam, daripada ibu, daripada perut seorang ibu, yang mana kita dilahirkan sebagai orang Islam. Itu syarat. Dan kita tengok dalam agama Islam ini, apa juga ibadah yang hendak kita lakukan, iaitu syaratnya kita kena agama kita Islam. Barulah ianya dinamakan ibadah dan kita akan mendapat ganjaran yang baik sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, antara syarat untuk kita mengerjakan umrah iaitu hendaklah kita berakal Ustaz. Syaratnya berakal. Kalau kanak-kanak yang belum memayis, dia tidak dapat membezakan perkara yang baik ataupun buruk. Jadi dia tidak wajib dan dia pun tidak tahu hukum lagi. Dia tidak dapat membezakan. Tidak dapat membezakan. Jadi sedangkan kadang-kadang kita sebagai orang yang dewasa pun masih lagi terumbang-ambing berkenaan dengan hukum hakam ini. Untuk diri kita sendiri pun masih belum terlepas. Jadi bagaimana dengan kanak-kanak tersebut? Ada juga orang tanya, Ustaz, kalau kanak-kanak ni pergi umrah, dia pergi buat umrah, semua dia buat betul. Adakah kewajipan dia untuk melakukan ibadah umrah ni terlepas? Tak, masih belum terlepas. Masih belum terlepas, iaitu apabila ianya dewasa, dia cukup umur sampai cukup had umur dia, kemudian dia berkemampuan, maka dia wajib untuk pergi mengerjakan umrah yang wajib pada dirinya. Jadi pada umrah yang dia buat umur yang belum cukup, itu ada umrah yang sunat baginya, Ustaz. Okey, maknanya kalau dia pergi umrah masa sebelum balik, maknanya kewajipan dia belum gugur lagi. Nanti bila dia dah balik, dia ada duit, ada kemampuan, baru dia kena datang di sana menunaikan umrah wajib. Ya, betul. Itulah yang sepatutnya. Betul. Alhamdulillah Ustaz. Okey, kita bagi laluan pada iklan dahulu.
Nanti insya-Allah selepas ni kita akan teruskan kepada soalan perbezaan rukun dan wajib umrah Ustaz. InsyaAllah. Kita bagi Silakan. laluan, berehat sebentar, kita bagi laluan kepada iklan insya-Allah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا Apa yang perlu kita buat jika kita baru sampai di Madinah ataupun di Mekah? Yang pertama adalah anda perlu beli SIM card. Itu yang penting sebab di sana kita banyak berhubung melalui telefon. Jadi bila sampai sana pastikan cari masa yang terluang untuk anda beli SIM card di Mekah ataupun di Madinah. Dan yang kedua pula, apa yang perlu anda buat adalah anda dapatkan kad hotel ataupun anda boleh ambil gambar pintu hotel dengan signboard hotel sekali, supaya kalau anda pergi ke mana-mana, anda tak tahu jalan atau anda tersesat, anda boleh tunjuk kad pada orang di situ ataupun anda boleh tunjuk gambar yang anda telah ambil, supaya mereka boleh tunjuk anda jalan pulang ke hotel anda. Itu dua tips pastikan anda perlu buat bila mana anda sampai di Masjidil Haram ataupun Madinah Munawwarah. والملك لا Saya Muhammad Azwan, berasal daripada Muar. Alhamdulillah tak dapat yang digambarkan betapa dekatnya diri dengan dan satu ketenangan lah. Pun dengan izin dia, Alhamdulillah saya puji sangat pada Tuan Kembar sebab dia banyak membantu. Kerana saya berdatang ni bukan bersorangan, saya berdatang dengan bapa mentua dan mak mentua dengan isteri saya. Kerana bapa mentua saya dengan mak mentua saya berkursi roda dan semua dibebaskan oleh staf-staf Jom Kembara dan mentawai-mentawai Jom Kembara. Saya usulkan carilah travel yang betul-betul. Salah satunya yang saya nampak macam Jom Kembara. Saya yakin Jom Kembara memang yang boleh bawa anda ke sini dan menikmati ibadah baik di Madinah dan di Mekah. Baik, alhamdulillah. Kita bertemu lagi. Okey, selepas iklan. Tahniah. Okey Ustaz, kita ada soalan daripada Encik Kamar Intisari. Ya. Dia tanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau orang nak pergi umrah sebab dia mampu, haji pula dia tak mampu, dia belum mampu, jadi dia belum tanamkan niat nak pergi haji, adakah dia melakukan kesalahan kerana tidak ada niat nak menunaikan haji? Okey Ustaz, tolong jawab. Baik. Okey. Maksudnya dia niat dia dah pergi umrah. Dia niat nak pergi umrah dulu. Betul, dia nak pergi umrah dulu, dia tak ada niat nak pergi haji dulu. Adakah jadi kesalahan kalau dia tidak berniat nak pergi haji? Dia nak pergi umrah dulu. Baik, berkemungkinan niat dia tu berkemungkinan ada dua. Yang pertama pada pandangan saya lah, berkemungkinan dia hanya mampu pada pandangan saya yang dia hanya mampu untuk melakukan ibadah umrah sahaja. Saya rasa mungkin belum kecukupan wang untuk mengerjakan ibadah haji. Jadi dia apabila cukup wang untuk mengerjakan ibadah umrah, jadi dia tidak mahu bertangguh lagi, maka dia ambil keputusan untuk pergi mengerjakan umrah terlebih dahulu. Jadi selepas dia dah pergi umrah, jadi dia tengok keadaan bagaimana untuk mengerjakan ibadah umrah di Tanah Suci Mekah dan Madinah. Sudah tentu, sudah pasti yang mana di Mekah dan Madinah dia pergi menziarahi tempat-tempat bersejarah, menziarahi tempat-tempat melakukan ibadah haji. Sudah pasti hatinya akan terbuka, hatinya akan berkobar-kobar untuk datang untuk mengerjakan ibadah haji pula pada masa yang akan datang insya-Allah. InsyaAllah. Jadi maknanya tak jadi kesalahan lah kalau dia tak berniat nak pergi, tak nak pergi haji tu. Itulah mungkin itulah macam saya cakap tadi, atas faktor mungkin dia tidak mempunyai dana kemampuan yang cukup, dan dia pun hanya mampu untuk pergi mengerjakan ibadah umrah terlebih dahulu. Jadi dia pergi pada kewajipan yang mampu, iaitu untuk mengerjakan ibadah umrah sahaja. Tapi kalau kata dia ada kecukupan, ada segi dana ataupun wang ringgit untuk
selepas pergi mengerjakan ibadah umrah sudah pasti. Jangan kata orang yang tanya tersebut, saya sendiri pun kalau dah pergi umrah sudah pasti dah pergi tengok tempat mengerjakan haji, sudah pasti kita akan berkobar-kobar untuk mohon untuk pergi mengerjakan ibadah haji pula, insya-Allah. InsyaAllah. Okey, baik Ustaz. Ni kita punya sahabat kita Abdul Razak bin Syahid. Waalaikumsalam. Selamat malam tuan. Baik. Terima kasih. Okey Ustaz, kita sebelum nak pergi ke soalan tentang rukun umrah ni, ada soalan yang selalu kita selalu dengar. Bukan soalan lah. Saya minta pandangan Ustaz lah berkenaan tentang orang yang suka bagi alasan. Tentang dia tak ada masa lah nak pergi umrah. Dia duit tak cukup lah. Dia kata kalau ada orang belanja aku baru aku pergilah. Macam-macam lah. Anak kecil lah, anak sekolah, anak kahwin lah, aku nak kahwin. Macam-macam dia bagi alasan. Jadi macam mana Ustaz? Ustaz punya pandangan macam mana Ustaz kita nak bagi nasihat kepada orang yang macam ni? Baik. Kalau yang pertama sekali seperti yang kita maklumkan itu syarat-syarat wajib untuk pergi mengerjakan umrah, iaitu pertama sekali Islam lah, seperti yang kita maklumkan. Alhamdulillah kita dilahirkan sebagai orang Islam, dan di antara syarat untuk mengerjakan ibadah haji ataupun umrah ni juga iaitu kita berkemampuan. Apabila kita dah berkemampuan dari segi sihat tubuh badan, berkemampuan dari segi wang ringgit, keperluan kita, maka kita tak boleh tangguh dah. Sebab kita tidak tahu masa hadapan kita. Kita masih sihat ke, kita masih hidup ke, kita boleh tahu lagi. Sebab ibadah ni pada pandangan saya dalam Islam sendiri pun, baginda Nabi SAW pun pernah berpesan kepada kita, iaitu apabila kita jangan tunggu 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Sebaiknya kita melaksanakanlah sewaktu kita lapang ni kita buatlah. Jangan kita kata tak ada masa. Semua Allah Ta'ala kurniakan kepada semua sekali kepada hamba-hambanya sehari 24 jam. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Jadi kita tidak boleh bagi alasan. Alasan tu hanya pada kita. Kenapa orang lain boleh, kita tak boleh? Kenapa orang lain boleh, kita tak boleh? Jadi kita tanya kepada diri kita balik. Macam tu. Sedangkan kalau kata kita untuk urusan dunia kita sanggup pergi ke mana saja. Kita sanggup bergadai apa saja untuk urusan dunia kita, untuk kita dapatkan habuan dunia. Tapi kalau untuk urusan Allah, untuk urusan akhirat, kita memberi pelbagai alasan. Jadi pada pandangan saya, kita tidak boleh berdolak dalih, kita tidak boleh memberi alasan anak belum kahwin lah, anak belum. Semua tu alasan. Akhirnya last sekali, kalau orang utara cakap, pakai tua macam tu sajalah. Pakai tak pi lah. Bila dah tua ni, minta maaf cakap lah. Sakit lutut lah, sakit pinggang lah, semua tak boleh. Bila kita pergi buat ibadah pun dalam keadaan kita tidak selesa. Kita tidak dapat menikmati ibadah yang kita buat tu seperti mana baginda Nabi SAW yang lakukan. Jadi kita semua kena upah, semua kena tolak, kita tak dapat melaksanakan sendiri. Jadi dah tak, orang kata apa? Orang putih kata apa? Tak ada feeling Ustaz. Macam tu. Muda masa orang sihat-sihat buat umrah. Ya, masa muda sebelum tua, sihat sebelum sakit, kaya sebelum miskin Ustaz. Macam tu. Itu yang kita kadang banyak bagi dengan alasan. Kadang-kadang kita nak buat macam mana, dia punya pandangan macam tu. Tapi mudah-mudahan apa yang Ustaz kongsikan sebentar tadi itu, yang mana yang dengar ni mudah-mudahan terbukalah pintu hidayah kita untuk kita berazam dan sungguh-sungguh. Jangan tangguh-tangguhkan lagi. Jangan suka bertangguh-tangguh kerana orang tangguh ni gagal. Salah satu kegagalan kita adalah orang yang suka bertangguh tu ciri-ciri orang yang gagal. Betul, Baik Ustaz. Betul. Okey. Baik. Soalan seterusnya. Ada siapa yang nak tanya soalan seterusnya? Ya, Tuan Abdul Razak. Baik, terima kasih Tuan Abdul Razak. Okey, soalan seterusnya berkaitan tentang rukun. Ada yang tak faham, buat umrah ni susah ke Ustaz? Macam mana buat umrah ni? Apakah rukun? Kalau Ustaz boleh jelaskan tentang perbezaan rukun umrah dengan wajib umrah. Rukun tu apa, wajib tu apa? Secara ringkas. Baik. Rukun adalah perkara yang wajib kita laksanakan apabila kita hendak melakukan sesuatu ibadah. Apabila kita tidak melakukannya, maka ibadah tersebut tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
seolah-olah kita tidak melakukan ibadah tersebut. Begitu. Ya, rukun ni adalah perkara asas yang wajib kita kena ada, yang wajib kita kena buat. Kita suka tak suka wajib kita kena buat. Perlu yang semua orang kena buat. Kita tak boleh tidak boleh tinggal walaupun sesuatu. Kita tidak boleh terlupa walaupun satu. Kita kena buat juga, Ustaz. Iaitu rukun umrah ni ada 5. Rukun umrah ni ada 5. Yang pertama niat, yang kedua adalah tawaf, yang ketiga adalah sa'i, yang keempat bercukur ataupun bergunting, yang kelima tertib pada semua rukun. Tertib pada semua rukun. Jadi maknanya kelima-lima ni kita tak boleh tinggal walaupun satu. Dan kita tidak boleh buat rukun ni, kita tidak boleh buat rukun ni ikut suka hati kita. Kita kena buat semua mengikut dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Sebab setiap rukun ini dia ada syarat-syarat tertentu yang perlu kita ikut. Jadi amat perlulah seperti yang selalu saya sampaikan. Yang pertama iaitu marilah saya mengajak sungguh-sungguhlah, ya. Wajib bagi saya, wajib bagi sesiapa yang hendak pergi mengerjakan ibadah umrah ni, wajib perlu ada ilmu. Wajib mengikuti kursus, wajib mengikuti kuliah. Sebab kuliah berkenaan dengan haji dan umrah ni kebanyakannya hanya bila nak pergi saja baru kita belajar, baru kita cari. Betul orang tua dulu cakap, bila dah kita perlu sangat-sangat baru kita cari. Sepatutnya kita belajar dulu. Kebanyakan daripada kita dia daftar dulu baru dia nak mengaji. Sepatutnya dia kena mengaji dulu. Dia daftar, dia belajar dulu, bila dia rasa puas hati, dia pun ada ilmu, baru dia pergi. Itulah yang sebaiknya. Ustaz. Betul Ustaz. Sebab itulah cerita pasal umrah ni panjang Ustaz sebenarnya. Panjang. Panjang. Kita duduk 12 hari, takkanlah belajar 1 hari. Betul. Itu sebelum pergi sana, nanti balik umrah pun boleh buat. Sebagainya macam-macam Ustaz. Okey Ustaz, ada soalan ni Ustaz. Soalan daripada Omar juga. Ditanya, Ustaz, satu budaya populis mutakhir ini iaitu sebelum Covid melanda. Di mana ramai orang mengerjakan umrah kelihatan seperti menunjuk-nunjuk yang dia mampu untuk ke Baitullah. Bahkan setiap tahun dia pergi menunaikan umrah. Apakah itu dibolehkan? Ramai orang pergi umrah, dia boleh pergi setiap tahun. Dia tunjuk-tunjuk, dia ambil gambar selfie tengah buat ibadah, dia beritahu orang dia pergi umrah. Dengan orang nampak macam dia tu menunjuk, apakah dibenarkan, dibolehkan? Cuba Ustaz jelaskan. Ustaz? Okey, baik. Nampaknya Ustaz dah hilang daripada radar. Baik. Jadi kita minta kalau Ustaz Uzari boleh masuk semula. Kita minta Ustaz Uzari untuk masuk semula sebab dia dah keluar dari radar. Mungkin masalah line kat sana. Ada masalah lain. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah. Ustaz sudah kembali. Dah masuk. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Baik Ustaz, kita teruskan soalan kita. Okey, soalan. Saya tahu sampai mana tadi saya berhenti ke sampai mana saya start seorang tadi. Saya pun tak tahu dah. Okey, saya ulang balik Ustaz Soalan dia kata, satu budaya populis mutakhir ini iaitu sebelum Covid melanda, di mana ramai orang mengerjakan umrah kelihatan seperti menunjuk-nunjuk yang dia mampu untuk ke Baitullah. Bahkan setiap tahun dia pergi menunaikan umrah. Apakah itu dibolehkan? Menunjuk-nunjuk pergi umrah ni Ustaz. Jelaskan. Baik. Yang pertama sekali atas niat kita lah Ustaz. Atas niat kita. Jadi kalau kata niat dia nak menunjuk, jadi dia dapat pahala menunjuk lah Ustaz. Dia dapat menunjuk lah. Tapi kalau dia niat, sebab kita kena ingat, kita niat untuk melakukan ibadah ni, iaitu niat kita macam kita pergi mengerjakan umrah, aku berniat mengerjakan umrah dan berirah dengannya kerana Allah Ta'ala. Kalau dia niat kerana Allah Ta'ala, semata-mata kerana Allah Ta'ala lah Ustaz. Macam tu. Okey, jadi pada pandangan saya lah, pada pandangan saya, berkemungkinan seperti yang soalan yang telah disampaikan tadi,
berkemungkinan kebanyakan daripada kita masih lagi kekurangan ilmu. Persiapan dan persediaannya dia masih kurang Ustaz. Sebab tu kadang-kadang dia beranggapan pergi mengerjakan haji ataupun umrah ni seperti melancong Ustaz. Dia beranggapan bila pergi ke Tanah Suci Mekah ni seolah-olah seperti mana dia pergi Korea, seperti mana dia pergi Jepun. Jadi itu adalah tanggapannya, seperti melancong. Jadi benarlah seperti mana yang pernah Nabi SAW telah bersabda, yang mana Nabi bersabda sebuah hadis, di kalangan umat aku pada akhir zaman, yang mana pergi mengerjakan haji dan umrah ni hanya seperti melancong. Jadi kita tidak mahu, kita tidak mahu tergolong dalam golongan seperti yang telah dinyatakan oleh baginda Nabi SAW. Maka kita nak pergi, hendaklah kita mempersiapkan diri kita. Seolah-olah kita pergi ni, kita nak menghambakan diri, kita nak lupakan urusan dunia kita Ustaz. Sebab kita, Allah Ta'ala dah kurniakan kepada kita nikmat rezeki, yang mana kita telah pun bekerja daripada habis kita tamat belajar hingga ke 40 tahun, kadang-kadang sampai 30-40 tahun kita masih kita dah mencari rezeki. Tapi apabila nak pergi mengerjakan ibadah haji atau umrah ni, kita bagi pelbagai alasan, tak ada masa. Sedangkan untuk urusan dunia ni, jauh mana pun masa mana pun kita sanggup ambil Ustaz. Jadi ambillah masa untuk kita mengerjakan haji ataupun umrah ni dengan kita mendalami ilmu sebaik mungkin. Sebab Nabi dah pesan. Sebab tu baginda Nabi SAW mengerjakan hajatul wada', baginda Nabi berpesan khuzu anni manasikakum. Belajarlah, ambillah kamu akan ilmu ini, kerana selepas ini kamu tidak mungkin akan dapat bertemu dengan aku lagi. Jadi maknanya dalam hajatul wada' baginda Nabi SAW telah menekankan, iaitu belajarlah sungguh-sungguh bab berkenaan haji dan umrah ni, sebab bukan senang. Dia adalah satu pekerjaan yang kita kena buat untuk betul-betul kita menyampaikan dia seperti mana yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi, iaitu kita buat betul-betul, bukan main-main. Mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan. Betul Ustaz. Sebab tu yang bila Ustaz ni petik sebut hadis Rasulullah kata, akhir zaman umat aku akan pergi ke haji, pergi ke Mekah seperti melancong. Dan hari ni kita nampak Ustaz sebenarnya ramai diorang pergi yang mana mereka lebih persediaan mereka lebih kepada perbelanjaan. Apa nak belanja kat sana, nanti nak makan apa, mana tempat nak beli shopping. Dia lebih buat persediaan dari segi perbelanjaan berbanding dengan bekalan ilmu dia untuk buat ibadah lebih kat sana. Itu yang kita nampak sekarang. Maka benarlah hadis Rasulullah itu Ustaz. Ya betul Ustaz. Sebab apa? Saya nak tambah sikit lagi. Kebanyakan daripada kita ada setengah kadang-kadang dia pergi haji ataupun umrah ni hanya nak dapat title saja Ustaz. Nak tambah depan tu bubu haji Ustaz. Ataupun berkemungkinan semua ahli keluarga dia dah pergi, dia belum pergi lagi. Jadi dia rasa serba salah, dia rasa malu, jadi dia pun pergi. Dia pergi tu hanya sekadar kadang-kadang tu nak melepaskan tanggungjawab je. Macam tu. Bukan hanya ada keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Allah. Kita elakkanlah kalau boleh benda ni. Kita elakkan, kita pergi memang kerana Allah semata-mata. Bulat-bulatkan hati kita ni kerana Allah semata-mata. Mudah-mudahan betul. Sebab tu penting kita kena ada ilmu Ustaz. Betul. Ilmu ni bukannya buat ibadah je Ustaz, tapi ilmu tentang akidah, perbaiki diri kita, macam mana kita nak uruskan diri kita kat sana, dia merangkumi semua sebenarnya. Betul Ustaz Betul. Itu yang kadang-kadang bila dia tidak ada ilmu tentang akhlak, itu yang tentang yang menunjuk kat sana. Aku dah pandai buat tawaf, senang je aku buat tawaf. Tahu, niat tahu, senang je buat niat ni macam mana. Semua dia tahu. Lepas tu dia itu yang datang yang menunjuk, dia sombong. Dia rasa dia lagi bagus. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita punya sahabat-sahabat kita yang lain pun tak macam tu. Mudah-mudahan insya-Allah. Baik Ustaz. Kita pergi ke soalan seterusnya. Baik, siapa yang ada soalan? Kita tengok dulu. Siapa yang ada soalan sebelum kita nak habis, lagi berapa minit kita nak habis ni? InsyaAllah lagi 2-3 minit rasanya, tak silap. Lagi 2-3 minit kita nak tamatkan. Okey, satu lagi soalan. Jika kita dah tanya kawan-kawan, ni Ustaz soalan ni Ustaz.
jika kita dah tanya kawan-kawan yang kita ada hutang dengannya tapi masih ada yang belum respon, sebaiknya diteruskan sahaja ibadah umrah itu atau selesaikan hutang dahulu baru pergi umrah. Ini soalan popular ni. Kita ada hutang dengan kawan, dalam masa sama kita nak pergi umrah. Kita dah beritahu dengan kawan-kawan, siapa ada hutang dengan aku, tuntutlah dengan aku, tapi tak ada yang respon. Dan kita pergi umrah dalam keadaan kita guna duit hutang orang lain. Boleh ke tak boleh Ustaz? Macam mana pandangan Ustaz? Baik, terima kasih kepada yang bertanya. Berkenaan hutang wajib kita bayar Ustaz. Okey, hutang wajib kita bayar. Okey, terutama apabila kita nak pergi mengerjakan umrah. Kalau kata kita nak pergi umrah, bermaksud kita mampu. Kalau kata kita tak mampu, buat apa kita hutang? Kan? Jadi bermakna kalau kata kita ada hutang tapi kita tanya dekat kawan-kawan kita, adakah kita ni masih ada hutang dengan mereka? Jadi mereka tak bagi respon. Jadi katakanlah kita tahu agak-agak berapa banyak jumlah hutang yang telah kita hutang kepada mereka. Jadi duit hutang tu kita simpan. Kita simpan, kita tinggalkan kepada waris kita, kita tinggal kepada isteri kita, kita tinggal kepada anak-anak kita. Jadi kita pun pergi ke mengerjakan ibadah umrah ke Tanah Suci Mekah dengan duit yang mungkin ada lebihan daripada perbelanjaan kita dan juga daripada hutang yang sepatutnya kita jelaskan kepada kawan kita tersebut. Jadi maknanya kita pergi, jika berlaku apa-apa kita di sana, makna wang hutang tersebut kita dah tinggalkan kepada isteri dan anak-anak kita. Jika kawan-kawan kita datang untuk menuntut, maka kita boleh selesaikan kepada mereka. Sebab kita dah tanya dah dekat mereka tapi mereka tak bagi respon kat kita. Melainkan kalau dia orang bagi respon, jadi kita wajib membayarnya. Jadi ada juga yang tanya, Ustaz, saya hanya duit cukup-cukup Ustaz, ada 7,000 Ustaz. Jadi saya hutang orang 3,500 Ustaz, wajib tak? Tak wajib bagi, jangan bagi. Wajib bayar hutang dulu. Betul. Walaupun kedua-duanya wajib Ustaz. Ya, walaupun kedua-dua wajib, tapi kita kena ingat Rasulullah pernah memberi amaran bahawasanya orang bukan kata orang yang pergi haji ataupun umrah saja, orang yang mati syahid kalau dia berhutang maka dia tidak dapat masuk syurga kerana terhalang oleh hutangnya. Kan, jadi mana hutang itu akan menghalang dia untuk masuk ke dalam syurga walaupun dia berkali-kali dia mati syahid sekalipun. Jadi perlu dia menjelaskan hutang terlebih dahulu. Hutang ni dia ada berbagai-bagai jenis. Hutang dengan persendirian, dengan orang perseorangan, personal. Kalau kita hutang dengan bank, hutang dengan rumah, hutang kereta, kita bayar potong gaji bulanan, tiap-tiap bulan automatik pada potong wang gaji kita. Itu dibenarkan. Tapi orang perseorangan ni kita kena cari. Kalau kita tak dapat cari, kita kena isytiharkan. Kalau tak boleh juga, ada dua pandangan, sama ada kita buat wakaf atas nama dia ataupun kita serahkan wang tersebut ke Baitul Mal. Jadi maknanya kalau hutang yang berjadual, yang kita bayar bulan-bulan cantik, potong gaji ataupun kita bayar by hand kat bank cantik, lepas tu kita ada duit lebihan sikit, baki tu ada duit lebihan tu bolehlah bawa pergi umrah. Yang tu dibolehkan. Boleh, yang tu dibolehkan Ustaz. Betul. Okey, faham Ustaz. Terima kasih atas penjelasan. Okey, mudah-mudahan jelas jawapan yang diberikan. Jelas Baik Ustaz, sekarang kita nak pergi berehat dulu. Kita nak bagi laluan iklan dahulu. Dan selepas iklan, kita akan buat rumusan. Kita dah 48 minit dah bersiaran. Alhamdulillah. Dan terima kasih kepada anda semua yang masih lagi bersama dengan kami. Teruskan bersama kami, kita berehat dahulu dan kita bagi laluan kepada iklan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan. Dari Indonesia, rasa sebab sikit, mata dah tak boleh tahan lah, terharu bahagia gembira. Tak sangka Allah suruh kita pergi ke Tanah Suci ini dan kita menyahut panggilan Allah SWT sampailah kat sini sebab. Kalau perasaan kita ada takut, tapi kita janji niat hati kita, niat beribadah ke Tanah Suci. InsyaAllah Allah akan bermudahkan.
dapat cium Kaabah. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat menangis Ish. cium Kaabah. Kita banyak-banyak berterima kasih kepada Ustaz Sofi yang telah membimbing kita, menuntun kita datang ke tanah suci. Kita alhamdulillah syukur kita ucapkan kepada Ustaz Sofi. Alangkah indah menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata, banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda, berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Saya Siti Wahid Salim berasal dari kampung Sungai Suluh, Batu Mahat. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya. Pertama kali waktu saya akan kedua pergi, tapi pertama kali saya dapat melihat ke atas bumbung syukurnya saya pagi ini saya dapat pula masuk ke dalam Bukit Ismail dan solat di sana serta dapat mencium Kaabah dengan linangan air mata. Ya Allah, Masya Allah, hanya Tuhan yang tahu perasaan kita bila berada di situ, dan tambah dapat memegang kain Kaabah. Masya Allah, Tuhan yang besar nikmatnya. Sehingga sekarang bau belum hilang, melekat. Rasa kita tak basuh kan. Makan setakat ni dah hari saya kat sini, alhamdulillah. Nampaknya memang alhamdulillah lah. Ada lontong, semalam dapat makan nasi hari. Lepas tu malam tadi dapat pesak, dapat makan nasi campur, tahu labu, lemak, masak lemak, campur nanas, sambal belacan, itu ada semua. Saya sentiasa dibimbing oleh Ustaz Sofi Kamaluddin, dan dia lah yang membawa saya dapat masuk ke Bukit Ismail dan dapat mengaji. Dia lah yang membawa saya. Itu yang saya cukup. Memang saya silut lah sebab kita memang saya cukup bangga sangat. InsyaAllah saya harap dia pun berterusan lah bimbing setiap kali dia bawa jemaah. Itulah cara yang indah, dan insyaAllah dia akan berjanji dengan kita orang, dia akan membawa ziarah ke tempat-tempat lain lagi. Kemudian yang dia berjanji ingin buat tahlil pula di atas bumbung, insyaAllah. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita, bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Baik, alhamdulillah kita bertemu lagi. Untuk slot yang terakhir adalah iaitu rumusan. Kita berada di penghujung Ustaz. Jadi saya rasa itulah antara beberapa soalan yang mampu kita tanyakan. Sebenarnya saya percaya ramai yang nak tanya, tapi kita kesuntukan masa sebenarnya Ustaz. Jadi sebelum kita nak akhiri program kita pada malam ini, kita nak wawarkan Ustaz. Boleh kalau Ustaz boleh jelaskan tentang satu program yang kita nak buat julung kalinya. Kita nak buat satu program iaitu bengkel kursus umrah intensif. Macam mana tu Ustaz? Boleh dijelaskan tentang program tu? Sebab Ustaz pernah buat sebelum ni. Jadi minta Ustaz kongsikan sedikit tentang program tu tersebut. Ya, baik. Terima kasih Ustaz Sofi. Jadi berkenaan dengan yang telah dinyatakan, kita insya-Allah kita sedang merancang satu program iaitu bengkel khusus umrah intensif yang mana kita akan buat selama 2 hari di Muar, Johor. InsyaAllah kita akan berikan masa dan tempat dan juga tarikh yang sesuai. Kita akan pilih yang mana bengkel ini kita akan fokuskan kepada jemaah-jemaah yang mungkin agak sibuk, yang kerja yang tidak menentu berkenaan dari segi shift ataupun tidak hari yang mungkin berlainan, ya. Ada yang kerja 3 hari sehari cuti, ada yang kerja 4 hari 3 hari cuti. Jadi ada yang hari Minggu tu dia tak dapat cuti yang sepenuhnya. Jadi kita akan ambil untuk buat 2 hari ni, kita akan bagi daripada pengenalan sehingga kita pulang ke tanah air lah. Kita akan cerita berkenaan bagaimana untuk melaksanakan ibadah umrah yang kita akan kupaskan secara lebih detail Ustaz. Ya, kita rangkumkan dalam kursus selama 4 selalunya kita buat dalam 1 bulan tu, iaitu kita buat ada 2 siri ya, 4 minggu, tapi kita rangkumkan sekali, kita buat 2 hari Ustaz. Jadi kita akan ceritalah
Jadi jemaah lebih akan nak bertanya dengan kita lebih mudah lah. Orang kata face to face daripada boleh lihat kita secara live dan secara langsung dan dapat bertanya dalam keadaan yang mana bagi saya kalau bengkel ni jemaah tak perlu malu, tak perlu takut, tak perlu bimbang. Jadi tanyalah apa juga soalan pun, insya-Allah kita akan tanya, kita akan jawab pertanyaan tersebut agar jemaah dapat mendapat jawapan yang meyakinkan dan insya-Allah mereka akan berpuas hati. Sebab saya dah buat lah, saya dah pernah buat pada tahun sudah, yang mana alhamdulillah mendapat sambutan yang amat baik yang menggalakkan dan sehingga permintaan melebihi orang kata sampai dah tak cukup ruang nak masuk, Ustaz. Macam tu, Ustaz. Oh, sebelum ni Ustaz. Sebelum tu Ya. Tapi insyaAllah Ustaz, kita punya plan insyaAllah mungkin 9 dan 10 Oktober. Kita punya perancangan kita 9 dan 10 Oktober bengkel ni. Dan untuk pengantar semua, siapa yang akan bersama dengan anda, bakal peserta adalah saya sendiri dan juga bersama dengan Ustaz Zairi. Kita insyaAllah kita akan berkolaborasi untuk sama-sama kita nak bantu bakal jemaah umrah. Sama ada anda pergi dengan kami ataupun anda bukan pergi dengan kami, anda pergi dengan mana-mana, insyaAllah anda pun kita alu-alukan untuk sama-sama datang. Pada insyaAllah 9 dan 10 Oktober 2020. Bengkel yang lebih detail Ustaz lebih detail. Dan yang bestnya kali ni program kita ni ada makan Ustaz. Makan tu mesti kita makan. Ya betul. Di Penang datang jauh-jauh ni memang asam pedas tu insyaAllah lah kita tengok bajet juga. Kalau bajet cukup insyaAllah kita akan bagi makanan asasi orang Muar. Makanan yang paling top orang Muar lah sini. InsyaAllah Ustaz. Jadi kita insyaAllah Ustaz kita akan buka pendaftaran pada bulan 8. Bulan 8 kita akan mula bukakan pendaftaran waiting list. Sampai bulan 9 insyaAllah kita akan tutupkan pendaftaran. Itu adalah sedikit maklumat tentang program yang mana selama ni kita buat bersiri. Jadi program yang bersiri ni kita rangkumkan menjadi 2 hari program ni. Bengkel yang lebih intensif. Ni kita bukan kursus asas Kalau ada siapa kata ni asas saja ni. Ni kita bukan asas ni, kita intensif. Ada praktikalnya, lebih dekat dan juga kelebihan orang yang datang ni dia akan dapat akses dengan kita Ustaz one to one. Dengan telefon dia boleh tanya setiap masa. Seumur hidup akses tu. Apa ada masalah boleh tanya. Itu kelebihan orang yang bersama dengan kita. Baik Ustaz. Jadi sebelum kita nak habiskan, boleh tak Ustaz rumuskan apakah nasihat? Kita nak minta nasihat dan pandangan. Ada tak? Okey, terima kasih. Ada Ustaz. Baik. Cuma saya nak tambah sikit berkenaan dengan bengkel ni Ustaz. Okey, bengkel. Okey, saya nak tambah sikit berkenaan dengan bengkel ni. Pengalaman saya dalam bengkel khusus operasi yang telah saya lakukan pada tempoh hari, saya dapat sambutan yang amat baik, pendaftaran yang banyak, cuma tempat tu agak terhad dan ada jemaah yang sanggup datang daripada Kuala Lumpur Ustaz. Oh, jauh. Kuala Lumpur. Ya, datang ke Kuala Lumpur ke Penang dan sanggup sewa hotel di sini semata-mata nak ambil ilmu ni Ustaz, dan dia orang puas hati. Walaupun dia tak pergi dengan saya, tapi dia amat berpuas hati dan dia pun minta kalau boleh saya buat dekat KL. Tapi saya kata ialah sebab agak kekangan masa kan. Ada daripada KL, ada daripada Perak, ada daripada Kedah jadi pada pandangan saya, apabila kita hendakkan sesuatu, kita sanggup berkorban, maka kita akan dapat Ustaz. Ya. Jadi maknanya dia dapat. Jadi saya kontak balik, saya tanya bagaimana feedback selepas tu dia pergi umrah. Dia kata Ustaz, apa yang Ustaz ajak kami dalam kursus tersebut, dalam bengkel tersebut, semua saya dapat buat, semua saya dapat laksanakan dengan baik dan sempurna Ustaz. Walaupun tempoh 2 hari tapi saya bagi padat Ustaz. Alhamdulillah. Dan itulah model itulah yang kita nak bawa ke Muar. Pergi Ustaz. InsyaAllah. Sebenarnya saya sendiri yang jemput Ustaz Uzari untuk datang ke Muar dan kita nak bantu juga jemaah-jemaah khususnya orang Muar
Dan juga orang di luar kawasan Johor yang nak datang, mungkin daripada Melaka, daripada KL, daripada Negeri Sembilan, mungkin daripada mana-mana negeri sekalipun yang nak bersama dengan kita, insya-Allah boleh datang ke MUA. Kurang kita pun tahulah, kita boleh tunjuk MUA ni banyak tempat-tempat hebat Ustaz sebenarnya. MUA ni banyak sejarah. Siapa yang tahu. Cuma kita kalau ada masa kita sempatlah nak beritahu nanti masa dalam kursus tu. InsyaAllah. Okey, baik Ustaz. Jadi untuk yang terakhir kalinya, kita dah masuk dah 1 jam. Kita minta Ustaz punya nasihat untuk terakhir kali kepada bakal-bakal jemaah ataupun mungkin insya-Allah mudah-mudahan orang yang menonton ni yang dia belum nak pergi umrah tapi dia ada tergerak hati nak pergi cuma belum daftar lagi. Apakah nasihat Ustaz kepada mereka ni? Baik, nasihat saya beginilah. Seperti yang selalu dan sering saya sarankan kepada jemaah, yang paling penting sekali, walaupun kadang-kadang kita masih belum kecukupan dari segi wang ringgit, tapi yang pertama sekali tanamkan azam, tanamkan niat kita dalam hati. Niat dalam hati sekongkongnya, niat tu dah ada. Allah dah tulis niat. Dan dalam agama kita niat saja dah Allah dah tulis dah, dapat pahala dah Ustaz. Dan kemudian kita berusaha, di samping itu kita berusaha, kita berdoa kepada Allah Taala dan kita cuba simpan duit kita, spend duit kita, kita cuba untuk pergi mengerjakan ibadat umrah, dan juga yang paling penting iaitu kena ada ilmu Ustaz. Ada orang tanya dekat saya, Ustaz, saya ni jahil, saya ni tak faham agama, saya ni tak faham, tak pandai baca Quran, tak pandai Arab, tak pandai. Jadi saya tak sampai seru. Tak sampai seru, inilah yang selalu kita dengar, tak sampai seru. Kan? Sedangkan Allah Ta'ala telah pun berfirman dalam Al-Quran, dah lama dah, 1400 tahun yang lalu, kan? Ada dalam Al-Quran memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, kamu serulah manusia supaya datang ke negeri ini, supaya untuk datang mengerjakan haji dan umrah. Sebanyak ayat berkenaan haji dan umrah ni dah lama dah, bukan zaman Nabi Muhammad lagi. Ibadah haji ni pada zaman Nabi Ibrahim lagi. Allah telah perintahkan untuk kita mengerjakannya. Jadi dengan ilmu lah baru kita ada hidayah. Banyak Ustaz, saya tak ada hidayah, saya tak dapat petunjuk. Bagaimana kita nak dapat petunjuk? Dengan ilmu. Bila dengan ilmu kita duduk dalam majlis ilmu, kemudian dengan ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, maka Allah buka pintu hati kita. Kita dapat taufik dan hidayah, maka dengan ilmu itulah barulah kita sedar pada diri kita, oh kalau macam ni aku kena pergi, oh macam ni selama ni mungkin aku buat tak betul, selama ni gimana kita dapat muhasabah diri, kita dapat koreksi diri kita. Kita yang penting sekali, kita jangan cari kesilapan dan kesalahan orang lain, kita perbetulkan diri kita terlebih dahulu. Macam tu. Jangan bagi alasan, sebab Allah tak pernah bagi alasan kepada kita untuk berikan segala nikmatnya kepada kita. Kenapa kita beri banyak alasan kepada Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala hanya minta untuk kita patuh dengan perintahnya untuk melakukan ibadah sebagai tanda apa? Tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tanda bersyukur. Itu Ustaz. Betul. Sebab itulah Ustaz, kita nak lembut hati ni kena datang majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita datang, Allah bukakan pintu hidayah kita yang selama ni tertutup pintu hidayah kita. Sebab tu selalu guru-guru kita pesan hidayah ni kena cari Ustaz. Dia tak boleh ditunggu, kena cari. Salah satu cara nak mencari hidayah ni adalah melalui kelas pengajian, ilmu kursus-kursus. Dari situlah Allah buka pintu hati kita, berazam. Bila ada hidayah datang, ada azam dan ada kekuatan untuk kita cari sumber kewangan tu dengan lebih gigih lagi berbanding sebelum ni. Baik Ustaz. Betul Ustaz. Jadi itu saja Ustaz, kita punya perkongsian kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz Uzairi, Jom Kembara Tebel Pulau Pinang. Bagi anda orang Pulau Pinang ataupun kawasan-kawasan utara yang nak belajar dengan umrah, ataupun anda yang nak pergi umrah, anda bolehlah berhubung dengan Ustaz Uzairi. Mungkin ada yang nak buat akikah Ustaz. Akikah, lebih lagi akikah. Ada orang kata korban buat dekat Mekah, buat apa, baik buat ke Kamboja. Buat akikah. Ustaz Uzairi pun juga kita ada buat akikah Ustaz di Mekah. Ya, ada buat di Mekah. Saya tahu Ustaz, dia tak ada waktu. Akikah sepanjang tahun Ustaz. Akikah sepanjang tahun. Baik. Saya macam mana?
Jadi kepada siapa yang nak buat akikah, boleh. Jadi sekarang ni kita tutup dahulu. Dalam tempoh kita nak mengerjakan ibadah haji ni. Selepas ibadah haji nanti pada 16 Zulhijjah, insya-Allah kita akan mula balik lah. Siapa yang nak buat akikah. Baik, insya-Allah siapa yang nak buat akikah, nak buat korban, mungkin ada yang nak buat bayar radam, bolehlah berhubung dengan Ustaz Uzairi atau pergi PM terus di page Jom Kembara Travel Pulau Pinang. InsyaAllah Ustaz Uzairi akan bantu kita atau bantu anda semua untuk sebarang persoalan berkaitan tentang umrah di Mekah maupun di Madinah punya aktiviti, insyaAllah. Baik Ustaz, kita akhiri kelas kita, dan sebelum itu saya nak ucapkan terima kasih kepada anda semua. Terima kasih kerana bantu saya share, bantu kita like page kita ni. Saya doakan mudah-mudahan anda yang bantu kita share, bantu yang like dan tonton, mudah-mudahan Allah beri kita hidayah, beri kita kerahmatan, Allah redha hidup kita dan Allah limpahkan rezeki pada kita, insya-Allah. Dan mudah-mudahan juga Allah jemput kita ke tanah suci dan dalam masa yang terdekat. Mudah-mudahan Allah hapuskan COVID-19 supaya kita mudah untuk ke sana, insya-Allah. Dan juga kami nak ucapkan juga selamat Hari Raya Aidiladha kepada seluruh umat Islam, khususnya dalam page fan-fan Sofi Kamaluddin dan juga Jom Kembara Travel Pulau Pinang. Dan mudah-mudahan barang kepada anda yang buat korban pada tahun ni, kita doakan mudah-mudahan ibadah korban kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tahniah kami ucapkan. Dan insya-Allah untuk makluman semua juga, kelas kita pada hari Khamis malam Jumaat, tu malam raya. Jadi kelas kita ditangguhkan pada minggu hadapan. Sebab minggu hadapan kita dah masuk musim yang kedua sebenarnya. Ini musim kita yang pertama. Sekarang selesailah musim kita yang pertama dan insya-Allah kita akan sambung pada musim yang kedua dalam tajuk bab niat. Kita akan bawa tajuk bab niat, insya-Allah. Segala maklumat anda boleh join kami di Telegram Sofi Kamaluddin Official. Nanti kita akan share link. Dan jangan lupa teruskan follow kami di page Sofi Kamaluddin dan juga Jom Kembara Travel Pulau Pinang. Sekian saya, terima kasih Ustaz banyak-banyak kerana sudi bersama dengan kami. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Ustaz. Okey? Ya, sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Okey, baik. Muslimin muslimat, ibu ayah yang saya kasih sekalian, terima kasih. Jadi kita akhiri. Masa kita pun dah lambat, dalam terlajak 1 jam. Dan terima kasih banyak-banyak. Saya pun tak tahu nak kata apa. Hanya ucapan terima kasih juga saya mampu ucapkan kepada anda semua. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi pada musim yang kedua pada minggu hadapan dalam segmen Nak Baiki Umrah. Saya Sofi Kamaluddin, founder Umrah Sinar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya.
Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya. Dan semoga